Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Dah mengaji ke belum? Bersama lagi dengan saya Muhammad Mahiruddin bin Ramli, yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan kita dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan bacaan yang sempurna. Baik, untuk episod kali ini kita akan membincangkan topik yang berikutnya berkenaan dengan hukum bacaan iqlab. Masih lagi di bawah tajuk yang besar nun mati dan tanwin, tapi ni bacaan iqlab lah. Nanti kita akan berkenalan apakah dia bacaan iqlab, bagaimana ianya berlaku, apakah huruf-hurufnya dan macam mana cara bacaannya. Boleh ya? InsyaAllah. Baiklah, jom kita berkenalan dahulu bagaimanakah bacaan iqlab ini berlaku. Okey, untuk bacaan iqlab berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Dalam banyak-banyak huruf iqlab lah sangat senang untuk kita kenal dan hafal sebab hurufnya hanya ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Maknanya, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, dia akan menjadi bacaan iqlab. Cara bacaannya macam mana? Cara bacaannya adalah dengan menggantikan bunyi bacaan nun mati ataupun tanwin kepada bunyi bacaan huruf mim berserta dengan dengung. Maknanya kita kena baca dengan bacaan dengung. Pernah perasan tak? Bila kita baca Al-Quran, kita nampak tanda bacaan mim kecil yang ekornya ke bawah. Tapi jangan tertukar. Mim kecil yang ekornya ke bawah di dalam Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama, mim kecil ekornya ke bawah. Dan satu lagi, mim kecil yang ekornya ke tepi. Untuk mim kecil yang ekornya ke bawah itu adalah merupakan tanda bacaan iqlab yang nak kita bincangkan hari inilah. Dan seterusnya untuk mim kecil yang ekornya ke tepi, itu merupakan tanda waqaf. Itu nanti kita akan bincangkan pada episod yang akan datang. Baiklah, untuk bacaan iqlab ini sangat mudah untuk kita kenal pasti. Yang pertama, sebab dia punya huruf ada satu saja. Dan seterusnya kita akan lihat untuk bacaan iqlab ini akan ada tanda iqlab yang saya bagi tahu tadi, mim kecil yang ekornya ke bawah. Bila nun mati bertemu dengan huruf ba, di atas huruf nun itu ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Dan apabila huruf yang berbaris tanwin bertemu dengan huruf ba, di dalam Al-Quran telah ditukarkan tanwin tersebut dengan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah tu. Bermaksud itu adalah bacaan iqlab. Sekejap lagi saya akan kongsikan beberapa contoh yang terdapat di dalam Al-Quran untuk bacaan iqlab ni. Baiklah, di sini kita akan lihat contoh-contoh untuk bacaan iqlab, yang mana yang pertamanya kita lihat pada surah Al-Bayyinah ayat yang keempat. Potongan ayat yang keempat lah saya ambil daripada, tak apa, saya ambil keseluruhan ayat yang keempat, saya akan bacakan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Baik, kalau kita perasan tadi, pada ayat yang keempat terdapat nun mati bertemu dengan huruf ba. Macam saya beritahu tadi, bila nun mati bertemu dengan huruf ba di dalam Al-Quran, di atas huruf nun itu akan ada tanda iqlab, yang mana mim kecil yang ekornya ke bawah. Tu tengok tu, atas huruf nun ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Maka cara bacaan iqlab ini kita akan gantikan bunyi bacaan nun mati kepada huruf mim. Maknanya mim baris bawah masuk pada huruf mim dan dibaca dengan bacaan dengung. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Boleh sekali lagi kita ulang daripada illa sampai akhir ayat. Sedia. Illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baik, Alhamdulillah, itu untuk contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ba. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua.
Ni kita nak tengok contoh untuk bacaan tanwin pula pada surah Al-Alaq ayat yang ke-15. Baik, saya akan bacakan dahulu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey, kalau kita lihat untuk ayat yang ke-15 ni, kita takkan jumpa bacaan tanwin 2 di atas. Tapi kita nampak mim kecil yang ekornya ke bawah pada kalimah lanasfa'an bin nasiyah. Tadi ustaz bagi tahu iqlab ni berlaku bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Dekat sini tak ada pun tanwin. Jawapannya pada lanasfa'an bin nasiyah, huruf ain tersebut pada asalnya dia berbaris tanwin 2 di atas. Kemudian memandangkan dia bertemu dengan huruf ba, maka telah ditukarkan tanwin 2 di atas itu kepada huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Sebab cara bacaan iqlab ini perlu digantikan bunyi bacaan tanwin kepada huruf mim dan dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi saya ulang. Lanasfa'an bin nasiyah. Boleh ya? Okey, baik. Itu untuk contoh tanwin 2 di atas bertemu dengan huruf ba. Kemudian kita lihat pula contoh yang lain untuk tanwin 2 di bawah pula. Kita lihat pada surah Al-Fajr ayat yang ke-23. Saya bacakan dahulu. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dekat situ kita lihat ada mim kecil yang ekornya ke bawah pada huruf zal. Dekat bawah huruf zal tu ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Dan kalau nak diikutkan pada kalimah yauma idzin bi jahannam, huruf zal tersebut asalnya berbaris tanwin 2 di bawah. Memandangkan dia bertemu dengan huruf ba, maka tanwin tersebut digantikan dengan huruf mim. Menjadi bacaan iqlab yang perlu digantikan bacaan tanwin tersebut pada huruf mim dan dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi saya ulang. Yauma idzin bi jahannam. Okey, jangan lupa untuk bacakan dengan bacaan dengung. Boleh? Okey, itu untuk contoh tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf ba. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir. Tanwin 2 di hadapan bertemu dengan huruf ba. Pada surah Al-Mujadalah ayat yang pertama. Okey, untuk ayat yang pertama ni saya bacakan potongan ayat yang hujung tu ya. Kita ambil daripada innallaha sami'un basir. Hujung ayat yang pertama. Innallaha sami'un basir. Ya, di situ pada huruf ain, di atas huruf ain tersebut ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Maknanya huruf ain tu asalnya berbaris tanwin 2 di hadapan. Bertemu pula dengan huruf ba, maka digantikan tanwin tersebut dengan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah kerana kita nak gantikan bunyi bacaan tanwin itu pada huruf mim dan dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi kita ulang. Innallaha sami'un basir. Alhamdulillah. Itu dia contoh-contoh untuk bacaan iqlab. Nun mati bertemu dengan huruf ba dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Baik, Alhamdulillah selesai untuk kita punya perbincangan berkenaan dengan bacaan iqlab, yang mana kita baru sahaja melihat contoh-contoh bacaan iqlab yang berada di dalam Al-Quran. Dan sekarang jom kita buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan hukum bacaan iqlab ini, yang mana ianya berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf iqlab yang satu sahaja, iaitu huruf ba. Kemudian cara bacanya menggantikan bacaan nun mati dan tanwin tersebut kepada huruf mim, dan jangan lupa untuk bacakan dengan bacaan dengung. Untuk cara kenal pasti bacaan iqlab ni sangat mudah. Tengok
tanda bacaan mim kecil yang ekornya ke bawah. Itu merupakan tanda ikhlas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan episod kali ini sedikit sebanyak dapat membantu kita mencantikkan bacaan Al-Quran kita, dan sama-samalah kita terus istiqamah dalam belajar dan membaca Al-Quran. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.